memimpin negara kita dengan berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Tak boleh lari dunia. Itu Allah Ta'ala kata ni dunia. Kalau dah tua-tua, ni jadi dia. Gigi dah gugur, mata dah kabur, pipi dah kendur, uban dah berterabur. Yang menunggu lubang, esok ni saya bilangkan, apa tak tanam mayat lagi. Nak macam tu. Makna waktu ni kita kena develop diri kita. Bermula bila nampak berzanji marhaban, orang muda turun padang. Silat, orang muda turun padang. Kompang dari Makkah ke Madinah. Orang muda ni suara dia tinggi, cuba bayang kalau orang tu berzanji marhaban cukup. Lagi nak pegang songkok, jangan bagi satu lagi. Songkok dah 7 inci. Nak pegang jangan bagi satu, samping pula lipat piramli pula. Kena pula. Kalau mula-mula tak apa, marhaban ya nur, okey lagi. Tinggi sikit. Anta syam'an, anta syamsun. Itu dah tinggi dia tu. Ada tarik tinggi lagi. Marhaban ya nurun aini. Dia tinggi lagi sampai ya habibi ya ayah habibi ya ayah Muhammad. Kau bayangkan macam ni tarik. Tak jadi message. Sebab itu orang muda kena ambil. Tapi orang muda dia ambil apa? K-pop. Macam mana lagu K-pop? Tak tahu. Mungkin lagu K-pop. Nak suruh tahu? Tak. Oh, I wanna nobody aku. Oh, tu K-pop Tu K-pop. Masya Allah. Sedangkan seni itu indah. Orang muda, saya nak bawa malam ni santai. Imam Nazrul pun santai, Ustaz Junaidy pun santai, semua pun santai. Relax. Jangan tekan diri kita dengan ingat bila Islam aja menghukum. Alamak, Islam aja kena simpan janggut. Kalau dah janggut engkau satu belah utara, satu selatan, tak payahlah. Takkan kau nak rebonding pula. Maknanya bukan itu sebenarnya. Yang penting as-solah. Ingat, remaja yang baik solat. Ini ingat. Allahumma barik lana fi Rajabin, dah lepas dah. Wa Sya'banin wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab hari itu. Sekarang masuk bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di waktu bulan Ramadan. Bulan Ramadan ni syok bro. Tapi ada orang muda bila dengar bulan Ramadan, leceh bro. Hijau bro gua tak boleh makan. Dia rasa dia tertekan dengan hukum sebab dia tak tahu hikmah orang berpuasa. Nafsu apabila dia tidak makan, dia akan lemah. Yang beromen dekat taman tu, dia akan lemah tu. Yang beromen di taman, yang chatting ngarut-ngarut, insya-Allah bulan Ramadan ni dia secure sikit, dia tahan sikit. Ya Allah, rugi sebab apa? Puasa aku adalah aku dengan Allah. Memang kalau buat kerja lain, semayang orang nampak, naik haji orang nampak, pergi haji seorang mengantar SKP. Tapi kalau buat puasa, kita dengan Allah yang tahu setakat mana. Sebab itu Allah Ta'ala kata, aku akan bagi pahala ke akhirat esok. Nabi pun tak tahu, Rasulullah, the messenger of God pun tak tahu aku nak bagi berapa persen ke hamba yang berpuasa ni. Sebab itu kedatangan bulan Ramadan, jadikan kita dah buat dah satu badan pemuda kebajikan masjid ni dah cantik. Dan lagi cantik, beberapa minggu, seminggu lebih lagi kita nak masuk dah madrasah Ramadan. Cantik bro, memang cantik. Sis pun cantik. Kalau misal kata kan, orang anak dara, ni tak anak dara, banyak orang muda ni orang anak dara tu pun satu hal juga kan.
Kalau boleh lah kita di Manjung ni, juallah kuih bantu mak kita. Tapi jual kuih tu kalau boleh kita tutup aurat kita, insya-Allah. Duit kita dapat, pahala yang tak nampak pun bertabur bebar datang daripada langit. Amalan kita tak jadi haba'an manthura, sebagai debu yang berdebangan. Jual kuih, tutup elok-elok. Ustaz, kami ni, ya Allah Ustaz, kami start niaga, Ustaz kompat Ustaz. Bila dekat kompat, pandari panas lagi Ustaz. Jual kuih pun semua panas, berkelambiak-kelambiak pakai tudung, tak kena Ustaz. Orang perempuan, dia tidak ada hujah kerana mengapa dia tidak mau tutup aurat. Sebab Wahidah dulu pun tak pakai macam ni. Bagi sikit kan, was sini was sana. Kan, dulu dia tak pakai macam ni. Tapi bila dia pakai macam ni, orang selalu salam dia pun, awak lagu ni, kata dia. Awak lagu ni, nampak mata dia. Buka sikit nak tangkap gambar. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan, bila dia faham mengapa wanita disyariatkan menutup aurat, mesti ada sebab Allah Ta'ala suruh tutup aurat, dan ada kelebihan mengapa lelaki tidak tutup aurat sebagaimana perempuan. Orang lelaki, cuba hampa kalau pakai tudung, tak usah tudung kelambiak lah, tudung saji cukup lah. Memang hampa rasa macam ninja dengan samurai punya. Orang perempuan, kalau dia pakai tudung, kalau ada yang balik kerana berhujah, bulan Ramadan dia nak tutup aurat, at least hormat bulan Ramadan lah kan. Dia kata, panas lah Syekh, panas lah Linda, aku tak nak pakai, panas, berkelambiak panas. Sebenarnya orang perempuan tak boleh berhujah itu. Kenapa? Orang perempuan dia ada satu benda yang tak ada pada lelaki. Apa benda itu? Benda itu adalah rahim. Ni rahim yang mengandung ni, yang kita lahir, sarung kita dulu dalam rahim mak kita. Rahim itulah penyejuk bagi wanita. Sebab itu orang perempuan duk tetang panas, matahari panas lagu mana pun dia boleh tahan panas walau berkelambiak. Kenapa? Orang lelaki jangan, saya pakai serban kot dah menangkap kepala dah pasal panas. Tapi orang perempuan tak. Allah bagi kelebihan, dia ada rahim. It's a coolant, air conditioning dari dalam perut dia ada. So tak ada hujah. Janganlah besok tuan-tuan puan-puan kita dah meniaga cari rezeki bulan Ramadan ni, syahrul rizq, bulan rezeki. Allah bagi kita melimpah ruah. Tu dia rambut sebelah ada kan, macam ni je. Pak Imam pula, Imam beli kan, boleh start, boleh start. Ustaz tu macam, bila aku nak start kan, bila aku nak start kan. Dia pun jadi macam tak ketahuan syarah tuan-tuan. Jadi tutup aurat elok-elok ya. Dan bagi remaja, pesan saya, bergaul dengan orang muda, anak dara ingat. Mengapa orang dulu, ni cerita orang dulu-dulu, mengapa mereka boleh bertahan sampai sekarang? Dah masuk maghrib belum? Tengok mak kita, tengok kawan kita. Mereka sentiasa tanya waktu semayang pukul berapa masuk. Asar dah masuk belum? Maghrib dah nak habis ni. Tengok kita belia hari ni, ada rasa macam tu tak? Bila tengah duduk-duduk, waktu asar dah nak habis ni, jom kita pergi surau, jom ke masjid. Bukan jom heboh. Contoh kan, maksud saya ialah, ada tak dulu maghrib anak dara masuk rumah bro. Sekarang tengok maghrib bro, kiri kanan jalan orang kita lagi bro kan. Gejang, lembu lalu depan dia kan, lembu kan, relax kan. Korang tak nak balik belum lagi lah bro, kata dia. Lama patut kan. Lembu balik rumah dah, kambing balik rumah dah. Anak dara pula ada pula waktu maghrib. Zaman dulu tak ada. Tutup pintu rumah, syaitan masuk waktu maghrib, depa main, masuk rumah, tutup pintu. Itu Nabi suruh. Bukan saja-saja mak kita suruh dah suruh tutup pintu rumah, suruh tutup tingkap rumah. Ada anak dara dia ambil kunci kereta mak bapak dia. Ada anak dara ambil kunci motor, keris mak dia. Dia ambil kunci dia buat apa? Dia pun tanya, Linda, nak pergi mana ambil motor kunci pak tu? Kemana saja, kata dia. Anak boleh pukul berapa? Tak kira masa, kata dia. Anak keluar dengan siapa? Siapapun jua. Macam biasa dengar je lagu tu kan. Itulah penyanyi dia dah tobat dah, alhamdulillah. Balik ke aku pula kena.
Tak, saya nak cerita tuan-tuan. Saya nak cerita bukan Wahidah seorang berhijrah. Banyak lagi rakan-rakan hati dahulu. Dan ini kena ambil periktibaran dia orang-orang muda. Orang muda tadi Ustaz Jamil kata ada ikonnya, ada ikutannya. Mengapa Nabi mereka lupa? Kita jangan cakap mengapa mereka lupa. Mereka ni tak nak belajar. Apa pelajaran yang kita bagi kat mereka? Apa contoh yang kita bagi? Sebab itu, ingat, tahu tak penulis lirik Lolok? Penulis lirik Lolok dah ada lagi ke dah meninggal? Dah meninggal. Okey, tahu cerita Lolok? Ambil sikit masa ya, Imam Ustaz Janadi. Lolok ni dia nak masuk, ini minta maaf ya, bukan cerita untuk mengaibkan, tidak, tapi ambil pengiktibaran. Orang muda kenal Lolok. Dia nak masuk ke Magnum Body asalnya. Tahu Magnum Body? Tu kan 4546 lah. Jangan ambil pula. Dia nak masuk kedai nombor, nak tikam nombor asalnya. Tak mana macam mana nak masuk pintu kedai nombor Magnum Body, dia ternampak ada satu nombor lagi tertampal di tepi kedai nombor. Nombor siapa? Nombor Ustaz siapa-siapa nama mengendalikan pakej umrah. Dia nak masuk beli nombor haram. Innamal khamru wal maisiru wal azlamu wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibu la'alakum tuflihun. Itu dalil qat'i haram maisir judi ni. Dia tengok, dia nak masuk ke? Dia nak masuk. Tapi Allah Ta'ala punya kuasa yang membolak-balikkan hati, yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati ni, dia nampak dia tak jadi melangkah ke kedai yang haram ni. Dia ambil nombor ustaz itu. Kecil aja. Dakwah ni tak semestinya sekangkang kau besar lagu mana. Tak. Kadang-kadang Allah nak buat twist situ saja. Yang nombor ustaz tadi tu dia ambil. Dia pun tadi faham. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya ini apa pakej umrah ni bila nak buat, saya rasa nak pergi. Kebetulan Allah Ta'ala takdirkan dipilih dia jadi tetamu Allah. Dia pergi umrah. Masya Allah tuan-tuan, dia pergi umrah. Dia balik saja pada umrah. Dia jejak kaki di KLIA, KL International Airport. Dia kata apa pada kawan-kawan dia? Aku balik umrah ni, urusan dunia aku dah selesai. Tengok, orang dapat taufik dan hidayah. Ini tuan-tuan, taufik memang dah dapat taufik dah. Ni kita yang belum lagi ni, bagi tahu kat member kita, tak apa, kita boleh berubah. Semua boleh berubah. Umar yang minum segalen arak aja, hang baru sebotol. Umar segalen, satu drum tu dia minum. Tapi bila turun ayat Allah haram, maka kelihatan sungai-sungai yang mengalir di kota Madinah dipenuhi dengan khamar-khamar. Dibuang oleh mereka. Sebab apa? Mereka golongan waqalu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat. Insya-Allah pemuda-pemuda ni yang saya katakan tadi macam Lolok, dia berubah. Lepas dia turun dari KLIA, Allah takdirkan dia sakit. 2 minggu selepas itu meninggal di Damansara Specialist. Satu. Yang kedua, Allahyarham Bob Kuman. Bob Kuman tu, ni kawan orang rumah aku lah ni, berlakon jutawan fakir. Bob Kuman, walaupun Kuman, badannya bukan besar Kuman. Alhamdulillah. Bro, sis, nak cerita tuan-tuan, masa kami pergi umrah, saya baru balik, Bob Kuman selalu hantar mesej. Selalu mesej dengan orang rumah. Dia kata doakan Nana. Waktu dia dah sakit, dia selalu teringat arwah bapak dia. Ustaz, badan besar badan ni. Ustaz, pasal apa? Bila hati dah dipenuhi dengan taufik dan hidayah, diusik oleh Allah. Remaja kena ingat, bila kamu satu saat dan ketika dengar orang azan tersentuh, ambil, grab that chance. Bila kamu tengah lalu satu tempat maksiat, tiba-tiba ada orang berkopiah lalu, kamu terpandang dia, rasa macam Allah, bukan tempat aku di sini, patut aku ikut dia. Ambil cepat. Sebab kadang-kadang taufik dan hidayah depan mata, tapi kamu biarkan berlalu begitu saja. Bob Kuman, waktu dia nak meninggal, siapa jangka Bob Kuman? Ulama mana kenal Bob Kuman? Kenal dalam TV dia. Tapi waktu dia terlantar di hospital, doktor guru alim ulama sanggup datang dari Kelantan, datang Terengganu, ziarah orang yang nama Bob Kuman ni tuan-tuan. Muhammad Husni nama dia sebenarnya. Aku tak faham mengapa nama kau Bob Kuman. Ziarah Muhammad Husni. Dia orang doakan, alim ulama doakan dia. Kita pun belum tentu yang berdepan berserubah, berserbat dan berjubah ni orang akan doakan kita. Sebab itu bila ada orang nak bertaubat, pesan
saya pada tok-tok guru dan saya yang bukan tok guru ni, kawan-kawan, bila ada sahabat kita dah bertaubat, tolong mintakan dia doakan aku juga. Kenapa? Karena orang yang bertaubat, dia tidak ada hijab dengan Allah, hatinya tenang, freedom. Aku memang serahkan jiwa raga kepadamu ya Rabb. Mana ketika itu astaghfirullah rabbal baraya. Menangis pemuda tu. Ketika itu minta dia, Syekh, anda jangan lupa doakan anak sekali. Doakan anak sekali. Anak Masya Allah, anak banyak Masya Allah. Selipar orang kat masjid, aku satu hari-hari di Jumaat. Rumah kakak aku selalu sekoteng rumah kakak engkau dulu, dia kata. Contoh. Dadah mana yang kau tak sapu? Syabu, dadah sintetik, marijuana standard kan, dapur double barrel kan, contoh. Heroin mana yang kau tak tekan? Syekh, tolong doakan anak aku pun nak bertaubat, aku pun nak istiqamah selepas aku berhijrah ni. Kerana doa mereka ini, Masya Allah, makbul tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang imam berdoa, dia menangis. Allahumma hamna fil kubur, Allahumma hamna fil nusyur, Allahumma hamna inda sirat. Tapi orang Melayu, minta maaf, bukan orang Islam, orang Melayu. Orang Melayu kat belakang, kadang-kadang dia, bila imam menangis, apa kata dia? Imam menangis pula, itu dia banyak dosa lah tu, saja dia banyak nangis. Ni orang kita kena ubah perangai tu bro. Come on bro, this is a part of dakwah bro, kan? Bila kita buat macam tu, dia kata ni. Bila imam baca panjang, dia kata panjang berbenar imam baca ni, perut lapar ni, dia kata. Bila imam baca pendek, imam Qul Huwallah lah namanya ni, kata. Macam-macam kita ni. Gelaran bagus. Macam Nabi gelar Abu Hurairah, jumpa anak kucing simpan dalam jubah. Hira ni nama anak kucing perempuan, kan, betina kan. Mana dia panggil, maknanya sampai Abu Hurairah, dia gelarkan bagus. Jadi kita member-member semua, tolong gelarkan, remaja-remaja, tolong gelarkan kawan-kawan kita juga, ikon-ikon kita. Kita cari orang yang digelar dengan ikon yang baik. Contoh, siapa kau punya role model? Imam Muda Nazrul. Itu gelaran yang baik. Ini tak, Man, aku dah jumpa Man mana? Mantoya. Mantoya. Ada lagi tengok, Man mana? Mantai. Astagfirullahaladzim. So perhatikan baik-baik bro sis. InsyaAllah yang paling penting, memang zaman muda kita sekali. Jangan sampai besok waktu kita dah tua, baru kita nak rengkok semua orang Kedah kata, aku dah nak mati ni, waktu muda aku kecil-kecil tak nak mampu, dah besar menyusahkan orang, aku baru nak cari, baru nak berguru mengaji hadis. Nak mengaji hadis apa? Kepala dah tak lekat dah ketika tu. Nak sujud lama-lama, darah naik kat kepala, dah orang lain semua elok dah salam, dia duduk satu lagi. Tak boleh, berat ustaz, berat kata. Memang berat lah. Dulu muda-muda kita tak nak rakaat sujud dan menyembah Allah, dah tua baru nak buat. Dah tua-tua besok dah tak mampu mengaji dah. Imam tua letak sembahyang tarawih, tengok komplain orang belakang. Kan, minta maaf, orang tua-tua. Kadang-kadang memang imam muda pula tak nak ambil main peranan. Maka orang yang tua yang jalan juga. Imam muda tak ada lagi. Tak apa, aku dah ada. Kan? Allah. Bar tak dengar. Makmum kata, udah bar ke? Tarawih. Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kau bayang 20 rakaat macam nak sampai waladhalin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wala-wala terkejut, satu kampung terkejut. Tengok imam muda baca Quran, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tenang aja. Jadi makmum pun ikut. Imam ni brutal betul. Tak sampai makam ni. Penyodah ni tuan-tuan perempuan. Kanji bubur Asyura tadi pun dah basi. Kan? Dan
Jadi saya katakan bahawa ini bukan untuk kita mentertawakan, bukan maksud saya. Realiti nampak begitu. Kalau kamu tak ambil dan tak bantu orang-orang lama kita ini, maka begitulah hakikat yang sampai ke sudah. Wallahu a'lam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi begitulah sedikit sebanyak kisah-kisah dan tauladan yang dibawakan oleh Al-Fadhil Ustaz. Boleh kita jadikan iktibar, boleh kita jadikan pengajaran dalam kehidupan kita, terutamanya kepada remaja-remaja, kepada belia-belia di depan saya ini, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya terlebih dahulu saya difahamkan bahawa tabung derma untuk program persatuan akan berjalan semasa forum ini. Mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan memberi sumbangan ikhlas. Jadi semasa forum ini berlangsung akan ada tabung. Jadinya bolehlah sumbang derma ikhlas tuan-tuan kepada tabung tersebut. Jadi kita berbalik kepada imam muda kita. Jadi bagaimana sejarah, suka saya nak petik bagaimana salah seorang pemimpin yang saya kagumi di dalam Islam, iaitulah Muhammad Al-Fatih. Bagaimana ini salah satu yang boleh kita jadikan role model selain daripada Rasulullah. Bagaimana ketika usia baginda ketika itu 21 tahun telah memimpin angkatan tentera. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat menggali parit semasa perang Khandaq. Disabdakan oleh Rasulullah katanya Konstantinopel yang kini dikenali sebagai Istanbul akan jatuh ke tangan tentera Islam. Rajanya adalah sebaik-baik raja, tenteranya adalah sebaik-baik tentera. Jadi selang 800 tahun, tuan-tuan, adik-adik, remaja-remaja, belia-belia, tuan-tuan, 800 tahun selang daripada sabda Rasulullah, akhirnya benda ini menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya menawan Konstantinopel. Jadi berbalik kepada Ustaz, kalau kita tengok remaja kita hari ini, bila sebut sahaja ikon-ikon ataupun panglima-panglima dalam Islam, sahabat-sahabat Rasulullah, ada yang tak tahu, tak kenal. Abu Bakar tak kenal, Ali tak kenal, Osman bin Osman, Omar dan ramai lagi dalam Islam yang mempunyai kepimpinan. Bilal bin Rabah dan seumpama dengannya. Jadi boleh Ustaz ulaskan sikit bagaimana remaja pada hari ini kena hayati sejarah Islam itu sendiri, nak memartabatkan semula Islam itu hingga ke akhir, hingga ke hari kiamat nanti, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama-sama dengan kami di sini ke dah tengok muka jam dah, nak balik dah. Masa pun sudah lewat, sudah 11.30, besok sudah mau sekolah, betul? Ada di sekolah ke tak? Alhamdulillah. Jadi bila moderator tanya, Ustaz, macam mana nak ajak orang muda ni supaya mengambil pengajaran kedua contoh daripada golongan-golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan-golongan terdahulu. Ada di Kuslan, seorang ulama besar Abu Ala Al-Maududi menyatakan, kalau seorang generasi Islam tu dia nak sayang agama dia, kena ketahui sejarah Islam yang lampau. Kalau tokoh-tokoh sejarah kita kata, kalau nak sayang negara, kena tahu sejarah negara pada masa lampau. Maksudnya kita tahu tokoh-tokoh kemerdekaan yang memerdekakan negara, perjuangan mereka untuk memerdekakan negara. Jadi kita orang muda akan sayangkan negara kita. Tapi kalau nak sayangkan agama, kena ikut contoh-contoh mereka yang terdahulu. Tapi tak tertanding kita ni, tak tertanding kita nak mengikuti golongan-golongan yang terdahulu seperti Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Talha Ubaidillah, lagi Uthman. Semua orang muda belaka. Semua orang-orang muda belaka. Kita ambil contoh Bilal. Bilal muka dia tak handsome, betul adik? Ada tak dalam ni yang muka tak handsome? Ada? Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang sangat handsome. Ada yang handsome dalam ni?
Mus'ab bin Umair sebelum Islam dia dulu seorang pemuda yang sangat kemas. Pakaian dia sangat standardnya pakaian. Slim fit, pakaian yang memang kemas lah. Ya. Tapi bila menyatakan keislaman dia, dalam peperangan Uhud, bila dia ditugaskan untuk memegang panji-panji Islam, bila mati syahid Mus'ab bin Umair ini, bagaimana Rasul SAW menangis sedih sebab seorang pemuda yang dulunya kaya, handsome gila, bila mati, bila syahidnya dia nak tutup jenazahnya tak cukup kain, Masya Allah. Bilal bin Rabah walaupun tak handsome, tapi melaungkan azan untuk mewakili Allah, untuk ajak kita semua sekali supaya sembahyang. Tapi bila diseksa, dihempak badan dia dengan batu besar, tapi di mulut dia tetap Ahad. Kita pun Ahad juga. Bini tidur, bang bangun bang, udah pukul 7 dah ni. Ahad apa dia? Hari Ahad. Ahad juga kita. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, waktu muda dia sanggup menjadikan rumah dia sebagai pusat dakwah yang dia tahu waktu itu sangat berisiko. Kalau pembesar Quraisy dapat tahu, makna kata habislah dia. Tapi berani dia, baru 16 tahun, 17 tahun, sanggup menyatakan kepada Rasul, jadikan rumah aku ni sebagai pusat dakwah. Ajak kat sama je kita hari ni, ajak kawan-kawan kita mari duduk dekat rumah, study group sama-sama. Konon-kononnya jangan ajak makwa sekali. Mula-mula study group, lepas tu dah merapu. Maksudnya hari Islam, kalau kita nak mencontohi golongan-golongan yang terdahulu, tak tertanding kita. Sebab am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Adakah kamu mengira, kata Allah, kamu boleh masuk dalam syurga Allah sewenang-wenangnya, sedangkan belum ada satu bentuk ujian pun yang Allah beri kepada kamu seperti mana kaum-kaum yang terdahulu telah diuji. Masathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu. Mereka diberi kecelakaan, mereka diberi kepayahan, mereka diberi kesengsaraan, hatta sampai kayakuna rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai Rasul dan orang beriman bersama dengan Rasul itu berkata, mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak mari ni. Dah perit sangat ujian yang kami hadapi. Peperangan Khandaq, peperangan Badar, dah perit sangat ya Allah. Kalau engkau takdirkan Islam tewas, akan terkuburlah agama di atas muka bumi ya Allah. Kita ni tak ada bentuk ujian apa sangat. Betul tak betul? Betul bang? Apa ujian kamu yang hebat sangat yang kamu dah hadapi? Sembahyang banyak-banyak 5 waktu, sembahyang apa paling berat? Abang, sembahyang yang paling berat banyak-banyak 5 waktu, sembahyang apa yang paling berat kita nak buat? Subuh no? Padahal subuh tu 2 rakaat, ya betul? Betul, sebab kita ni tanya diri kita sendiri, walaupun Bilal tu orang muda yang azan, sampai Bilal azan, as-salatu khairun minan naum. Apa makna dia? Sembahyang tu lebih baik dari tidur. Tapi tanya diri kita sendirilah, agak-agak ramai kita yang sembahyang ke ramai kita yang tidur? Tu pakcik, sebab pengalaman kejut anak anak tu saya tak tahu dah ustaz dah. Dia dah set dah, handset dia saya bagi canggih dah. Tak tahu lah ustaz macam mana saya nak buat dah. Dia tengok sebelum tidur tu, saya tengok dia dah set dah alarm tone tu. Walaupun dulu handset dia 3 sekupang, dia set alarm tone dia bunyi dia tu 3 sekupang, alarm tone bunyi alarm kejut pagi tu dia tetap tu dia dah set dah waktu malam tu nak bangun pukul 6. Tolonglah jam, tolong handset kejutkan aku. Tapi hari ni handset dia dah canggih dah Ustaz. Handset saya bagi Android, Samsung, macam-macam. Dia buat juga alarm tone, tapi dah ni, sebab tu saya kata kalau handset kita canggih-canggih, tolong ubah alarm tone yang bunyi ubah.
carilah lagu-lagu zikir ke Yasin wal Qur'anil Hakim, nak kejut bangun tidur, ataupun Allahu la